Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan ulasan yang dibuat oleh ahli parlimen Sikh dalam sidang parlimen hari ini. Apabila mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat tuduhan liar terhadap isu dana yang digunakan oleh Perikatan Nasional pada PRU ke-15. So kita tonton dulu. Kami masih menunggu permohonan maaf Yang Amat Berhormat Tambun ketika beliau melemparkan tuduhan yang sangat jahat, mengguris hati kepada jutaan pengundi-pengundi Perikatan Nasional apabila menuduh Perikatan Nasional ditaja oleh syarikat judi ketika berkempen pada PRU 15 yang lalu. Tuduhan liar ini pasti akan dipertanggungjawabkan oleh rakyat Marhain, jutaan penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang telah mengeluarkan duit belanja mereka sendiri daripada poket mereka sendiri untuk bantu bersama berkempen. Saya nak mohon penjelasan boleh? Ya, sila. Tadi YB ada katakan ada tuduhan jahat terhadap pengundi-pengundi Perikatan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Setuju tak dengan saya bahawa sekiranya betul ini tuduhan jahat, maknanya tindakan undang-undang perlu diambil? Ini telah pun dijelaskan oleh Yang Berhormat Pagung. Dia tuduh dialah kena bukti. Mana mungkin kita pula nak cari bukti? Ya? Ini bukan. Mana boleh Yang Berhormat Tambun dia buat tuduhan, dia suruh kita cari bukti. Sikit. Tak betul tu. Tak. Dalam kehakiman kita dia tuduh dialah kena cari bukti. Tak. Saya teruskan. Kalau saya fitnah kena saman lah. Saya tak melayan dah. Kita dengar apa yang dihujah oleh ahli parlimen Sikh hari ini apabila beliau merasakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu PRU ke-15 membuat tuduhan liar terhadap Perikatan Nasional yang mana dikatakan menggunakan dana judi. Jadi perkara ini saya rasa ahli parlimen Sikh perlu menjawab soalan daripada ahli parlimen yang lain apabila ditanya untuk kemukakan bukti. Jadi hari ini mereka kata Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat tuduhan liar. Apabila disebut supaya adakan bukti ataupun diambil tindakan undang-undang berkenaan dengan isu ini ataupun samanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka tidak berani. Jadi saya rasa perlu ahli parlimen Sikh tanya kepada tokoh-tokoh judi. Contoh seperti Vincent Tan, boleh tanyalah mungkin terlibat ke bagi dana. Jadi kalau ahli parlimen seperti daripada PAS dan Bersatu menunjukkan keangkuhan mereka yang mana mengatakan bahawa dalam Perikatan Nasional tu ramai ahli-ahli, ramai penyokong yang memberi bantuan keuangan. Saya secara logiknya saya dah lama melihat politik-politik yang ada ni, termasuk apabila saya dah masuk semakin ke dalam barisan kepimpinan yang melibatkan negeri. Saya melihat semua parti politik memerlukan dana, tetapi dalam komponen kita tidak boleh mengutip pun, tidak dapat pun akan mengutip daripada orang yang menyokong kita ni sampai 300 juta seperti yang dilakukan oleh Parti Bersatu. Ini adalah satu hakikat, 300 juta bukan sedikit daripada ahli-ahli politik ini mendanai politik mereka ini tadi dengan duit sebanyak itu. Pada saya, baik, tak payah bertanding, kamu tolong jalan rakyat. Ataupun, kalau kita ada 300 juta seperti itu, sebagai orang yang nak menyokong parti ini tadi, lebih baik kamu membuat amal kebajikan daripada dengan politik yang kita tahu memang kadang-kala kotornya lebih banyak. Jadi pada saya, hujah yang dikeluarkan oleh parlimen Sikh ni, satu dunia ni tahu bahawa parti PAS adalah parti Tin Milo. Tiba-tiba pilihan raya yang ke-15 ini tadi, kita lihat PAS adalah seolah-olah kaya, banyak dana, banyak duit. Dari mana PAS dapat duit? Sedangkan parti seperti UMNO pun mereka dah tak ada duit. Ini kan pula parti yang baru saja membuat gabungan yang bernama Perikatan Nasional ni. Ini yang menjadi isu. Jadi saya rasa penafian demi penafian pun rakyat Malaysia lebih tahu. Tak payah PAS nak ceritakan mereka ada berjuta pengikut lah. Parti Pakatan Harapan pun berpuluh juta pengikut. Yang kita lihat hari ini, majoriti 2/3 ataupun kita lihat Pakatan Harapan adalah satu komponen parti yang majoriti banyak. Lebih daripada parti PAS. Kita tengok mereka ataupun Perikatan Nasional cuma ada 73 kursi. Sedangkan
PH ataupun Pakatan Harapan ada 83 kursi. Jadi jauh ketinggalan. Dan hari ini nak mempertikaikan isu-isu yang pelik ni, yang mana kalau betul ambil tindakan, tidak dibuat, tidak berani, hanya berhujah di parlimen untuk menjadi modal politik. Kerana apa? Kerana PRN ni nak dekat. Jadi kita tengok pimpinan PAS masuk dalam parlimen tidak membawa usul-usul yang terbaik, tetapi lebih kepada mengkritik kerajaan yang ada. Apa tujuannya? Tidak membawa apa-apa manfaat kepada negara, tidak membawa apa-apa manfaat kepada rakyat. Yang manfaatnya adalah kepada pengikut-pengikut mereka, walaon-walaon yang percaya dengan hujah mereka. Jadi saya menonton sidang parlimen live ni, saya menonton semuanya dan saya lihat hujah yang dikeluarkan oleh ahli parlimen SIG apabila mempersoalkan Pakatan Harapan, janji Pakatan Harapan untuk mereformasi, untuk ini, untuk itu semua. Mereka tidak sadar, mereka dalam kerajaan, mereka sebelum-sebelum ini tidak menjalankan kerja ini. Hari ini kau nak paksa orang, tergantung kepada kerajaan yang ada hari ini. Suka hati mereka, mereka nak buat apa? Pemerintahan mereka yang PAS sibuk, kenapa? Sepatutnya bagi cadangan yang relevan, bukan menghentam kerajaan, lepas itu kau minta bajet. Jadi tadi ahli parlimen SIG dia mempersoalkan bajet. Sebab itu saya lihat MB Selangor apabila menjawab isu ini begitu bagus, begitu baik. Apa yang dikatakan oleh MB Selangor kepada MP SIG ini? Dia berkata, kalau kamu nak kerajaan pusat bertindak adil, bagaimana pimpinan PAS di negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah? Adakah kamu bertindak adil kepada pembangkang di sana? Jadi dia tidak boleh jawab. Jadi ini isunya. Dia nak menyalahkan orang, tetapi kerajaan pimpinan mereka di negeri-negeri yang mana dikuasai oleh PAS, mereka menindas pihak pembangkang. Kita lihat, adakah pihak pembangkang memberi dana ataupun memberi peruntukan kepada pihak pembangkang? Tidak ada. Malah ditindas. Jadi apa isunya sekarang ni? Ahli parlimen SIG ni cuba bermain dengan propaganda yang murahan pada saya, demi untuk mereka kekalkan kuasa mereka di negeri-negeri yang telah pun diperintah oleh PAS. Ini isunya yang ada hari ini. Jadi dia cuba mempertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang saya ulang-ulang. Kalau berani ambil tindakan undang-undang terhadap kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka kita akan buktikan, ataupun ada nanti tokoh-tokoh judi yang akan mengeluarkan kenyataan. Jadi nanti PAS malu sendiri. Kerana apa? Kerana mungkin ada tokoh-tokoh judi yang membiayai mereka ini. Maka itu nanti apabila keluar pula isu ini, besarnya isu ini, ada pula fatwa lain yang mengatakan bahawa untuk dana politik boleh dihalalkan duit judi. Apakah begitu maksudnya? Maka itu yang kita rakyat dah lihat hari ini. Jadi kita hari ini bukan menyalahkan parti PAS, tetapi kepimpinan PAS yang pada saya integritinya kurang. Cakap banyak, cakap pandai, tapi seolah-olah membohongi rakyat. Tidak nampak kerja yang dibuat oleh kepimpinan PAS apabila berada dalam kerajaan. Nasib baiklah ada juga UMNO waktu itu ataupun Barisan Nasional yang ada dalam kerajaan. Begitu juga pengalaman sedikit yang ada daripada ahli-ahli parlimen, daripada Bersatu yang mana X daripada PKR, X daripada UMNO membantu di situ. Kalau tidak, harap pemimpin PAS jadi kerajaan. Hancur negara. Itu hakikat. Jadi pemimpin PAS tak payah nak berabik dada. PAS tidak layak memimpin kerajaan pusat kerana tidak ada apa-apa pun ilmu yang kita boleh lihat, yang kita boleh bawa. Yang mereka boleh bawa dalam parlimen, isu perkauman, isu resis. Lepas itu mempersoalkan itu ini, padahal di negeri kepimpinan PAS mereka tak buat apa-apa pun. Jadi dia nak orang adil, tetapi PAS sendiri tidak pernah adil dalam kerajaan negeri yang mereka memerintah. So itu pencerahan saya, kita fikirkan. Sekian, terima kasih.